Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak ada orang tanya, saya mulalah sebagai permulaan. Tadi saya tengok Ustaz, bila Ustaz menerangkan daripada mula sampai kepada penghabisan perbahasan tadi, jadi saya nampak seolah-olah Ustaz ni dia mahir segi terjemahan. Cuma tadi ada dua tempat yang Ustaz tak sentuh. Nak minta penjelasan, pencerahan dan penjelasan. Ada soalan. Ini saya bawa daripada kawan ni. Dia kata sebab apa diterjemah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, makna yang pemurah dan yang mengasihani. Sedangkan murah mengasihani ini sifat hati. Jadi apa maksud di sini? Dia minta Ustaz buat penjelasan. Apa maksud itu? Sedangkan Tuhan ni dia mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis. Mana dia tak ada hati macam kita, tiba-tiba diterjemah sana yang pemurah dan mengasihani. Jadi minta penjelasan dari Ustaz. Ya. Terima kasih kepada yang tanya. Soalan ni soalan orang pandai. Saya pun ikut nak sebut juga tadi sampai saya ingat macam payah. Tapi kena sebutlah. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diterjemah daripada Ar-Rahman dan daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim daripada kata dasar yang sama. Rahmah. Rahmah. Rahmah ni mana kita terjemahnya kasih. Rahmat, kasih sayang. Diterjemah daripada Rahmah. Rahman pun daripada Rahmah, Rahim pun daripada Rahmah. Itu kalau kita ikut pendapat ulama Basrah. Kalau ulama Kufah daripada PMAD, daripada Rahimah. Rahman daripada Rahimah, Rahim daripada Rahimah. Soalan cukup bagus. Baik, rahmat ni apa dia? Rahmat dalam bahasa Arab riqatun fil qalbi. Riqatun fil qalbi. Satu sifat yang halus yang duduk di hati. Sifat yang duduk di hati itulah akan keluar rasa kasih sayang. Kasih sayang itu keluar daripada hati. Dia panggil satu sifat yang halus, yang tak nampak, yang duduk dah. Riqatun fil qalbi, itu makna rahmah. Allah ada hati ke? Allah tidak ada hati. Kalau Allah ada hati, Allah kena ada dada. Allah kena ada dada, kena ada pula tengkok, kena ada kepala, kena ada tangan. Allah tidak ada hati. Tapi rahmat ni, maksud dengan rahmat ni benar lazim daripada rahmat. Yang kita nak ialah makna lazim. Lazim tu apa? Bila kita kasih pada seseorang, kita buat apa? Kita akan memberi. Kita akan mengkurnia. Kita akan beri apa saja yang kita nak, apa yang ada dekat kita. Jadi sebab itu ulama sebut Ar-Rahim Al-Muhsin, Tuhan yang membuat ihsan. Tuhan yang membuat ihsan. Tuhan yang berbuat baik kepada hamba dia. Itu maknanya rahmah. Maknanya dengan makna lazim, itulah ihsan, Tuhan buat baik. Lepas tu di belah patah ni, cuma di tempat kita ni bunyi kasar. Kalau di belah patah ni, belah Kelantan, Tuhan yang Rahman, Tuhan yang amat boros. Faham nak boros ni? Tuhan yang boros. Kita sebut boros tu dia. Makan kedai bijak makanan. Itu kita. Boros ni apa makna? Apa makna boros? Boros, kita bila sebut boros ni sifat tak elok. Padahal boros ni elok. Kalau kita duduk kawan kita, dia nak belanja kita, sifat buruk kan? Dia boros. Dia makan jamu belanja kita. Allah kenapa boros? Kerana Allah ni dia tak sayang apa yang ada dekat dia. Boros ni orang yang tak sayang dengan apa yang ada dekat dia. Sebab tu belah Taylor dia kata, belah patah ni Tuhan yang amat boros. Boros ni boros dah. Tapi kita saya tak terjemuh tak boleh.
terjemah nanti tu dia Allah ustaz terjemah Tuhan ni boroh ni sifat tak elok. Kita nak faham itu. Tuhan ni sayang nak nikmat yang dekat dia tak sayang dia bagi. Hak kafir pun dia bagi. Hak lawan dia pun dia bagi. Dia bagi. Itu maknanya. Tapi adakah salah kita terima Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang? Tak salah. Naknya ialah lazim daripada situ. Mana? Tuhan yang berbuat baik kepada hamba dia. Pengasih, penyayang ni beza. Tak ada beza. Tapi kenapa disebut ni pengasih, ni penyayang? Ikutnya terjemah begitu je. Tuhan yang amat mengkurniakan nikmat. Tuhan yang amat mengurniakan. Itu makna ihsan. Baik. Tapi oleh kerana Rahman dengan Rahim ni, walaupun kata rasa yang sama, tapi bilangan hurufnya lain. Tak sama tu. Rahman, Roha, Min, Alif, Nun 5. Cuma ni kalau kita tengok dia dalam tulisan tu ada 4 je lah. Dia ada satu mat di atas. Asalnya Rahman, Rahman, Roha, Min, Alif, Nun. Tapi diringkaskan, dia buang alif, dia buang mat di atas. Rahim, Roha, Ya, Min. 4 saja. Kalau nak terima Tuhan yang Maha Pengasih, dua-dua sekali begitu. Rahim tak sama dengan Rahman walaupun kata dasar yang sama. Jadi Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang. Maksudnya sama je. Tapi bila Rahman Rahman itu bilangan binaan lapas dia huruf dia tadi 5. Rahim bilangan dia hanya 4. Maka Rahman tu lebih luas lagi makna dia. Luas lagi maknanya. Kasratul mabna tadullu ala kasratil makna. Apabila banyak binaan lafaz, maka banyaklah maknanya. Bertambah lagi makna dia. Baik. Roha, Min, Alif, Nun. Dia binaan lafaz dia lebih banyak daripada binaan lafaz Roha, Ya, Min. Kalau begitu maknanya lebih luas. Sebab tu bila kita terjemah dalam kitab Jawi, Tuhan yang masih dengan Tuhan memberi nikmat kepada segala muslimin, Tuhan yang memberi nikmat segala makhluk dia, sama ada Islam atau kafir. Betul. Maknanya luas lagi maknanya. Bila sebut Rahim, Tuhan yang amat mengasihi bagi hambanya yang mukmin. Tapi bila sebut Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih tak ada sekalian hambanya. Jadi bila Rahman tadi binaan lapas dia tadi banyak, maka betapa banyaklah makna dan maksud dia. Maka Rahman Tuhan ni maknanya Tuhan memberi nikmat kepada segala makhluk dia, sama ada Islam atau kafir. Satu bila datang Rahim, Tuhan yang Maha Rahim, mana? Tuhan yang amat kasih bagi hambanya yang mukmin. Oleh kerana Rahim ni binaan lapas sikit, maka dikecilkan sikit dia punya makna dia, maka khusus kepada orang mukmin. Tapi sebenarnya penjelasan tentang Rahman di Qatum Qalbi ni banyak lagi yang perlu cerita, tapi saya pasal padan cerita itu takut nanti saya nak cerita jadi tak faham. Dia ada lagi makna baik, makna korik tu cukup dengan kita kata. Tapi adakah salah terjemah? Tak ada salah. Maksud dia ialah lazim daripada Tuhan kesian, Tuhan macam Tuhan murka, Tuhan marah. Tuhan marah. Marah ni sifat apa? Marah. Sifat apa? Sifat hati. Marah ni apa dalam bahasa Arab? Walayanul qalbi. Jadi kena tahu takrif. Marah-marah, ghadab, walayanul qalbi, bergelegak hati, hati kerubuk-kerubuk mohon, panah, tu lebih marah. Tuhan ada hati ke? Marah Allah, murka Allah, di mana Allah jauhkan daripada Rahman. Bukan Tuhan marah. Apa tu kata? Kita kena perdalam, kita kena halusi masuk perkataan ulama-ulama dahulu. Jadi kita kata Tuhan marah, Tuhan sayang. Sayang tu? Sayang sifat hati. Tuhan ada hati tu, siap. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang syirik khafi. Contohnya kalau seseorang itu solat sunat, kemudian dia rasa riak, ataupun dia tak nak rasa riak sebab takut orang nampak, so dia tak solat. Pasal dia juga pandangan kata daripada
rasa, sebab kalau dia tak solat tu dia dah kira riak kan. So baik solat. So adakah dalam keadaan solat tu dia jatuh pada syirik khafi, dan bagaimana nak elak daripada syirik khafi ni? Wallahu a'lam. Jadi dengan sebab dia nak hindar daripada syirik khafi, lalu dia tinggal sembahyang. Syirik khafi dengan tinggal sembahyang ni mana lebih dahsyat? Mana lebih dahsyat syirik khafi? Syirik khafi ni syirik yang tersembunyi, bukanlah kafir sungguh. Mana dia sembahyang kerana lain. Dia tidak mensyirikkan Allah macam mana orang kafir. Syirik khafi dengan kita tinggal sembahyang, mana lebih dahsyat? Mana lebih tahu? Syirik khafi, kalau kita syirik khafi, ubat dia astaghfirullahalazim. Habis selesai. Tapi kalau kita tak sembahyang zuhur, bolehkah kita astaghfirullah sebagai ganti sembahyang zuhur? Kita tak sembahyang zuhur, astaghfirullah. Tak payah sembahyang zuhur, sembahyang asar pula, ada istighfar pula, tak payah sembahyang asar. Senang je dia. Kalau dia jawab begitu, tanya begitu. Lepas tu kata Fudail bin Iyad, kata Fudail bin Iyad, tarkul ibadah li ajli nas riya. Dia kata tinggal ibadat kerana manusia pun riya juga. Tinggal ibadat kerana manusia. Mana? Kerana takut aku ni puasa riya. Kerana aku tinggal ibadat kerana manusia nampak aku hebat, itu pun riya. Itu pun riya juga. Dia tak bagi manusia nampak. Jadi cara dia nak hindar daripada syirik khafi tidak ada lain. Kita kena majilah ilmu tauhid, kena majilah ilmu tasawuf, dan kita kena hayati betul hakikat semayang. Kenapa kita semayang? Kita disuruh semayang. Tapi jawapan yang saya sebut tadi lah, daripada kita tinggal takut syirik khafi dengan kita tinggal semayang, mana lebih teruk? Tinggal semayang lagi. Syirik khafi, kata ulama, cukup dengan kita istighfar, astaghfirullah, kita bertaubat, kita istighfar, maka terhapuslah amalan kita tadi, dah jadi elok. Tapi kalau kita tinggal semayang, adakah memadai dengan istighfar lalu Tuhan ampun kita tak semayang? Tidak. Selagi kita tidak qada, Allah tidak akan ampun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit lah ya, sebab manusia ni mulut dia tak boleh berhenti. Ada je salah orang, sembahyang pun dia kata tu riak. Baik. Jadi kalau kita buat seolah-olahnya kita mendiamkan diri, apa orang nak kata, katakanlah. Jangan sampai dia rasa bangga atas apa yang dibuat. Apa pandangan Ustaz? Macam mana yang ujung? Maknanya dia tak ambil kisah langsung orang nak kata, cuma dia muhasabah diri dia, kata orang dia kata dia cuba perbetulkan diri dia. Jadi macam mana pandangan Ustaz? Ya, bagus. Terima kasih. Itu yang betulnya. Kita tak payah layan makhluk. Kalau kita layan makhluk, selagi itulah tak pernah kita buat elok. Sebab tu Abdul Haq Sya'rani pernah mengadu kepada gurunya Syekh Ali Al-Khawas. Pernah mengadu, kenapa manusia selalu nampak dia ni tak elok, kenapa manusia selalu mencaci saya. Kata guru dia Syekh Ali Al-Khawas, sebenarnya cacian-cacian itu sebenarnya takdir Allah. Allah nak muji kamu. Kalau kamu melayan cacian itu, Allah akan bagi lagi, Allah akan beri lagi bala-bala itu. Lalu dia pun tinggal daripada peduli dengan manusia. Dia tak peduli dengan manusia, maka selepas bala itu tak ada lah cacian-cacian daripada makhluk. Sebab apa? Kata Syekh Al-Khawas, sebenarnya itu pun sebenarnya daripada Allah juga. Hak manusia kata pun memanglah manusia bercakap, tapi sebenarnya daripada Allah juga. Allah nak tengok kita. Selagi kita duk layan dengan makhluk, makhluk akan buat.
makhluk akan tambah lagi. Dan Allah akan tambah dengan sebab kita layan makhluk. Dengan sebab apa? Sebab kita layan makhluk, kita tidak layan Allah. Sebenarnya kita ada Allah. Kenapa kita masih peduli dengan manusia? Ini dipanggil tauhid. Ifradul ibadah lillah. Kita tunggalkan ibadah kerana Allah. Kalau kita duk kalungkan manusia, kita duk sibuk soalan ini, kita sembahyang kerana manusia. Wallahu a'lam. Bang, ini tak ada apa no? Assalamualaikum Ustaz. Soalan ringkas je. Ya. Mohon pandangan Ustaz tentang Dr. Syed Ramadan Al-Buti dengan sahabat Nabi Muawiyah. Macam mana? Pandangan Ustaz terhadap Dr. Syed Ramadan Al-Buti, yang kedua terhadap sahabat Nabi Muawiyah. Nabi Nak jawab ni panjang. Tentang Muawiyah nanti saya akan sebut. Kalau saya sebut tentang Muawiyah ni panjang. Panjang saat ni, nanti soalan akan datang ni. Akan datang soalan panas. Tentang Muawiyah nanti saya akan cerita. Mungkin nanti kita akan sampai pada cerita sahabat. Saya akan cerita kelebihan-kelebihan sahabat. Dan saya akan fokus kepada Sayyidina Muawiyah, no? InsyaAllah. Kita tak menceritakan si cerita nanti jadi pukul 12. Tentang Dr. Syed Ramadan Al-Buti. Barangkali ada yang tak kenal, tapi ramai kenal kot. Dr. Syed Ramadan Al-Buti ni, mana yang baru ni, yang beliau syahid. Beliau dibawa pada ketika beliau mengajar. Dia merupakan guru saya. Saya pernah mengaji dengan beliau, Dr. Syed Ramadan, Profesor Dr. Syed Ramadan Al-Buti. Jadi semasa mana beliau seorang ulama yang hebat, yang mana perkataan ni didengar oleh semua manusia. Rakyat-rakyat Syria amat dengar perkataan dia. Di mana saja dia mengajar, ibu-ibu akan mengaji. Di mana masjid dia mengajar, ibu lah. Tak pernah ada 3-4 orang ramai kalau dia mengajar. Masjid yang kena buang tu lah masjid saya duk mengaji kat dia. Kalau takdirkan saya duk ada dalam Syria, saya pun mati. Barangkali saya pun kena bom. Masjid yang dia mengajar tadi, dia mengajar hikam sehingga habis. Saya semasa sebelum daripada dia syahid, kita tengok dia banyak memihak kepada Bashar. Dia banyak memihak kepada Bashar al-Assad. Saya kagum dengan Buti. Walau lagu mana pun saya lihat tomahan-tomahan yang tomahan-tomahan manusia kepada, dan termasuk ulama-ulama tomah Dr. Syed Buti ni, saya tetap duduk di belakang dia sebab saya tengok Buti ni, dia punya syakhsiah dia, peribadi dia, akhlak dia cukup hebat. Buti, saya mengaji dengan dia. Dia pernah cerita pada saya mengaji hikam dengan dia. Dia cerita selalu saya didatangi oleh seorang manusia yang pakai baju hijau, serban hijau. Daripada jauh dia kata aku nampak. Daripada jauh aku nampak dia. Lalu aku kata aku teringin nak jumpa dia. Lalu dalam ramai-ramai, Buti ni bila lepas dia mengajar, kalau kita duduk di belakang sana memang tak boleh salam. Macam ni manusia. Tapi tiba-tiba dia boleh datang di hadapan aku, engkau lah orang yang aku nak, yang engkau yang engkau nak jumpa. Lalu dia hilang. Dia tak kata Nabi Khidir, tapi dia kata itulah selalunya aku jumpa orang hijau. Ini salah wali Allah yang Allah beri kurnia dekat dia, Buti. Dan kalau dia mengajar hikam, dia menangis, bukan menangis macam kita. Riau. Gitu. Kalau dia mengajar hikam, teriak. Profesor. Ni Buti. Kalau selepas dia mengajar hari Jumaat, saya mengaji, dia semayang ni jalan kaki ke masjid dia. Kadang dia bukan kira duduk sebelah depan ke, kadang-kadang belakang, main duduk belakang. Kadang-kadang sebelah kita semayang, tengok sebelah Buti. Buti ni dia jenis bukan senyum. Dia kata Buti kalau senyum kiamat. Dia bukan jenis senyum. Saya orang tahu Al-Buti ni, dia ni garang dan orang tegas. Dia memang tak senyum. Kalau dia senyum pun, dia pun tak kira hari ni Buti senyum kat aku. Dia begitu Buti.
Banyak. Kalau dia datang sembahyang doa, dia turun masjid, seorang profesor, seorang yang hebat, satu dunia orang kenal dia, kitab-kitab dia di murajaah, dijadikan apa ni, buku rujukan dalam universiti kan, fake dia tu. Maknanya fake sirah, banyak lagi kitab-kitab yang dia karang. Mana dia seorang yang hebat, saya akan duduk di belakang sebab dia ni bagi saya seorang wali Allah. Pada masa saya nak balik, dia pernah tegur kerajaan Bashar al-Assad. Maknanya dia pernah tegur kerajaan pada ketika perang Amerika serang Iraq. Maka Bashar ni, kerajaan Syria banyak tangkap pelajar Malaysia, suruh keluar. Kalau dia nampak Thailand, Singapura, pegang pasport, cop, keluar, kurus. Kalau siapa berjalan, main pasport, cop, sekarang keluar. Dengar dekat dia mau. Dia berani tegur Buti. Dia berani tegur Bashar al-Assad. Kalau yang salah, dia berani tegur. Tidak ada ulama yang berani tegur Bashar al-Assad. Sehingga masa saya nak balik tu, tak pernah berlaku ribut. Dia kata bila kerajaan halau pelajar-pelajar yang datang ke tempat bumi ni untuk ilmu, Allah akan turun bala. Selepas dia khutbah hari Jumaat itu, selepas hari Jumaat, datang ribut salji. Terbalik habis, pokok-pokok. Habis je, Arab kata tak pernah berlaku ribut salji di Damsyik, Dimash. Itu yang saya kata, Buti ni mana Allah duduk balik dia. Sebab tu bila di ujung saya dia minta janganlah Buti meninggal dan hina. Apabila dia dihina sehingga ada ulama menghina dia, minta jangan dia mati dan hina. Dan kami pun bimbang, Allah Buti kenapa masuk balik Bashar al-Assad. Rupanya di ujung Allah nak bagi dia syahid. Allah lenyap. Mana Allah bagi dia syahid, dia meninggal tu, itu mana Allah nak tutup dia dalam keadaan elok. Dia mati kena syahid dalam keadaan dia nak keluar daripada Syria. Dia cadang nak merancang ambil anak-anak bini dia keluar dari Syria. Dia telah menolak pahaman-pahaman Bashar al-Assad. Dan dia cadang nak keluar. Buti bila dia keluar daripada Syria, suara dia ni rakyat Syria akan dengar. Kalau dia bersuara di luar daripada Syria, kamu berjihad menentang Bashar, seluruh manusia akan bangun. Ini Buti ni cukup hebat. Jadi Bashar takut kalau Buti keluar dari Syria, dia akan mengeluar fatwa-fatwa untuk menentang Bashar. Lalu biarlah Buti diselesaikan di Syria. Jadi dia mati dengan elok Al-Syahid. Ini Dr. Syed Ramadan Al-Buti, buku yang cukup saya kagum. Kalau saya mengaji di Syria, kalau demam saya pergi mengaji kat dia. Demam pun mengaji. Dia buku yang hebat. Kalau dia baca kitab, hikam, nangis, teriak-teriak. Ada banyak lagi kisah tentang dia, cukup yang situ dulu.